Salam sejahtera. Dalam video ini, saya akan membentangkan tentang perancangan, analisis dan refleksi aktiviti pendidikan seni visual yang bertajuk Keindahan Alam, yaitu corak dan rekaan menggunakan teknik capan alam semula jadi. Aktiviti membuat corak dan rekaan melalui teknik capan menggunakan bahan alam semula jadi merupakan satu pendekatan pedagogi yang menekankan pembelajaran berasaskan pengalaman yang konkret, eksploratif dan bermakna. Pembelajaran berasaskan pengalaman boleh meningkatkan keberkesanan pendidikan seni dengan memberi peluang kepada murid untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran, menerapkan serta menghasilkan karya seni secara langsung. Seterusnya, membangunkan kreativiti, pemikiran kritis dan apresiasi terhadap nilai estetik serta warisan budaya. Dan pendekatan ini selaras dengan penekanan dalam dokumen standar kurikulum dan tasyura pendidikan seni visual yang menekankan penguasaan elemen dan prinsip seni melalui aktiviti yang berpusatkan murid serta berorientasikan pengalaman langsung. Dalam aktiviti ini, murid diberi peluang untuk menerapkan unsur seni seperti garisan, rupa, jalinan, dan warna melalui pemerhatian terhadap tekstur bahan semula jadi. Selain itu, murid juga akan mengaplikasikan prinsip rekaan seperti keseimbangan, kepelbagaian, dan harmoni dalam menghasilkan corak yang tersusun dan estetik. Aktiviti ini dirancang khusus untuk murid tahap 1, yaitu tahun 1, 2, 3 di sekolah rendah. Dan pada akhir pembelajaran, murid dapat menghasilkan corak terancang menggunakan teknik capan dengan susunan yang sistematik. Dan seterusnya, murid juga boleh mengaplikasikan unsur seni serta prinsip rekaan dalam menghasilkan karya. Dan ketiga, murid juga dapat menunjukkan keupayaan menjana ide kreatif melalui eksplorasi bahan alam semula jadi. Dan akhirnya, murid dapat membuat apresiasi seni dengan menguraikan ide, proses, dan nilai estetik karya sendiri serta rekam. Dan bahagian seterusnya ialah aplikasi aspek kurikulum PSB. Pertamanya ialah bahasa seni visual, kemahiran seni, kreativiti dan inovasi, serta apresiasi seni. Dari segi bahasa seni visual, murid dapat mengaplikasikan bahasa seni visual secara praktikal. Yang pertamanya ialah garisan. Garisan terhasil daripada cuaca urat daun yang memberi kesan tekstur semula jadi apabila dicapkan pada permukaan kertas. Yang keduanya ialah rupa. Bentuk organik daun dan bunga menghasilkan rupa visual yang berbagai dan tidak simetrik. Yang seterusnya ialah warna. Penggunaan warna secara harmoni dan kontras dapat mewujudkan daya tarikan visual. Dan seterusnya ialah jalinan. Tekstur pada permukaan bahan semula jadi memberi kesan jalinan tampak dalam karya. Dan seterusnya kami lihat yang prinsip rekaan pula. Yang pertamanya ialah keseimbangan. Susunan motif capan yang teratur bagi mewujudkan kestabilan visual sama ada secara simetrik atau tidak simetrik. Dan keduanya ialah kepelbagaian. Variasi dalam penggunaan rupa, warna, dan susunan corak untuk menghasilkan komposisi yang menarik dan tidak menonton. Penguasaan bahasa seni visual ini membantu murid memahami dan menginterpretasikan elemen visual dalam konteks penghasilan karya seni. Dan seterusnya kami lihat yang kemahiran seni visual. Aktiviti ini membangunkan kemahiran psikomotor halus murid melalui teknik capan. Murid menyapu warna pada permukaan bahan semula jadi seperti daun dan menekannya pada kertas secara terkawal untuk menghasilkan kesan visual. Yang keduanya ialah kawalan alat dan bahan. Murid belajar mengendalikan berus, warna, dan bahan semula jadi dengan betul dan serta berhati-hati. Dan akhirnya ialah penghasilan corak berulang. Murid menghasilkan corak secara sistematik melalui susunan motif yang berulang bagi mewujudkan irama visual dan kesatuan dalam komposisi. Pemahiran ini menyumbang kepada meningkatkan koordinasi mata dan tangan serta kecekapan manipulatif murid dalam bidang seni visual. Nah, sekarang kami lihat yang aspek kreativiti dan inovasi seni visual. Aktiviti ini memberi ruang kepada murid untuk menerapkan ide baharu dan menghasilkan karya yang unik melalui eksplorasi rupa, warna, dan susunan corak. Murid memilih dan mencoba berbagai jenis bahan semula jadi seperti daun yang berbeza bentuk serta saiz. Dan seterusnya mengaplikasikan warna primer, sekunder, dan tertier
untuk menghasilkan kesan visual yang menarik. Dan selain itu, murid digalakkan untuk membuat eksperimen warna. Sebagai contoh, mencampurkan dua warna asas untuk menghasilkan warna baru, serta mencoba tekanan capai yang berbeza bagi menghasilkan kesan jalinan yang berbagai. Yang kedua, murid boleh menggabungkan elemen visual secara bebas dan terancang. Murid boleh menyusun motif capai sama ada secara simetri atau tidak simetri dengan mengambil kira keseimbangan dan kesatuan dalam komposisi. Yang terakhir, murid boleh menghasilkan variasi corak. Murid boleh menghasilkan corak melalui susunan motif yang berulang, berselang-seli atau bebas bagi mewujudkan irama visual. Secara tidak langsung, aktiviti ini merangsangkan pemikiran kreatif dan imajinatif murid, selaras dengan dapatan bahawa pelibatan dalam aktiviti seni visual dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi serta kreativiti dalam kalangan murid. Nah, seterusnya kami lihat aspek yang terakhir, yaitu apresiasi seni visual. Aspek apresiasi diterapkan melalui murid menerangkan idea di sebalik karya yang dihasilkan, dan seterusnya murid boleh membuat perbandingan dan memberi respon terhadap karya rakan. Dan akhirnya, murid juga boleh mengenal pasti unsur seni dan prinsip rekaan dalam karya. Dan bagi murid yang bermalu atau kurang yakin untuk berkomunikasi secara lisan, guru boleh menyediakan strategi sokongan alternatif seperti memberi peluang kepada murid untuk menggunakan isyarat visual seperti menunjukkan atau pemilik jawapan. Dan seterusnya, aktiviti perkongsian secara berpasangan atau kumpulan kecil sebelum pembentangan kepada kelas. Pendekatan ini menunjukkan suasana pembelajaran yang inklusif serta menggalakkan semua murid terlibat dalam proses apresiasi mengikut tahap keyakinan masing-masing. Dan aktiviti ini menyumbang kepada perkembangan pemahaman budaya serta pembentukan nilai dan sikap positif dalam kalangan murid. Dan pelibatan dalam apresiasi juga membentukkan keyakinan diri serta kemahiran komunikasi visual murid. Nah, sekarang kami lihat aspek pelaksanaan aktiviti. Dan aktiviti ini dimulakan dengan set induktif. Guru memperkenalkan konsep corak melalui paparan contoh seperti corak batik, tekstil, atau corak alam semula jadi. Dan murid diminta mengenal pasti corak yang berulang serta unsur seni yang terdapat dalam contoh tersebut. Dan guru mengemukakan soalan rangsangan bagi mencetuskan pemikiran kritis dan kesetaraan visual murid. Dan seterusnya ialah sesi penerokaan. Murid menjalankan aktiviti pemerhatian terhadap bahan seperti daun dari segi bentuk, tekstur, dan cara. Dan guru membimbing murid mengenal pasti unsur seni yang terdapat pada daun seperti garisan, rupa, dan jalinan. Dan aktiviti ini membolehkan murid membina kefahaman melalui pengalaman konkret. Dan seterusnya, pergi ke sesi demonstrasi. Guru menunjukkan langkah-langkah teknik capai secara sistematik. Yang pertamanya, sapukan warna pada permukaan daun menggunakan berus. Seterusnya, tengahkan daun ke atas kertas dengan tekanan yang sesuai. Dan akhirnya angkat daun dengan berhati-hati untuk menghasilkan kesan cepat. Demonstrasi ini memberi bantuan visual kepada murid untuk memahami proses penghasilan karya. Dan seterusnya pergi ke sesi penghasilan karya. Murid boleh menghasilkan corak dengan mengulang teknik capai secara sistematik dan mengatur susunan corak mengikut kreativiti masing-masing. Dan murid juga boleh menggunakan warna dan komposisi yang sesuai. Guru boleh membimbing murid secara individu bagi memastikan hasil karya mencapai objektif pembelajaran. Yang akhirnya ialah sesi apresiasi. Guru boleh menghamilkan hasil karya masing-masing, dan mereka diminta menerangkan idea dan proses penghasilan karya, menghuraikan unsur seni dan prinsip rekaan yang digunakan, dan memberi komen positif terhadap karya rekan. Dan sesi ini menggalakkan komunikasi, keyakinan diri, dan penghargaan terhadap karya seni. Dan aktiviti ini sesuai untuk murid tahap 1 yang berada pada peringkat operasi konkret menurut Jim Piaget. Pada tahap ini, murid belajar dengan lebih berkesan melalui manipulasi bahan sebenar dan pengalaman hands-on yang membolehkan mereka membina pemahaman secara konkret. Dan teknik capai amat sesuai kerana murid boleh belajar melalui pengalaman visual dan sentuhan. Dan aktiviti ini bersifat konkret dan mudah difahami. Dan akhirnya, murid dapat melihat hubungan antara tindakan dan hasil. Dan
ini menyokong perkembangan kognitif, psikomotor, dan efektif murid secara seimbang. Dan menurut kognitif Kim Piaget, beliau menekankan bahwa murid membina pengetahuan melalui interaksi dengan persekitaran. Dalam aktiviti ini, murid memahami konsep corak dan rekaan melalui pengalaman langsung menggunakan bahan konkret. Dan proses ini membantu murid membina skema baharu berkaitan unsur seni dan prinsip rekaan secara bermakna. Dan pendekatan ini berasaskan pengalaman dapat meningkatkan pemahaman konseptual serta keupayaan kognitif murid dalam pembelajaran bermakna. Selain itu, menurut Lev Vygotsky, pembelajaran berlaku melalui interaksi sosial dan bimbingan. Dalam aktiviti ini, guru berperanan sebagai fasilitator yang membimbing murid semasa proses penerokaan teknik capan. Manakala, interaksi antara murid membolehkan mereka berkongsi ide dan membina kefahaman secara kolaboratif. Dan pembelajaran berasaskan interaksi sosial meningkatkan pemahaman dan pelibatan murid secara aktif. Seterusnya kami lihat teori oleh Albert Bandura. Beliau menekankan bahwa pembelajaran melalui pemerhatian dan peniruan. Dalam aktiviti ini, murid memerhati demonstrasi guru dan meniru teknik capan. Selain itu, murid turun belajar melalui pemerhatian terhadap hasil karya rakan yang membantu meningkatkan kemahiran teknikal, kreativiti, dan keyakinan diri. Dan pembelajaran melalui pemerhatian dapat meningkatkan kemahiran motor dan prestasi pembelajaran murid. Dan akhirnya kami lihat yang teori humanistik. Teori humanistik oleh Maslow menekankan kepentingan memenuhi keperluan asas murid serta memberi ruang kepada perkembangan potensi diri. Aktiviti ini menyediakan suasana pembelajaran yang selamat, menyokong dan bebas untuk murid mengekspresikan ide secara kreatif. Dan hal ini bukan sahaja meningkatkan motivasi intuisi, malah memperkukuh keyakinan diri serta bahagiaan terhadap hasil karya seni. Dan pendekatan ini yang berpusatkan murid dapat meningkatkan motivasi intuisi dan kesejahteraan emosi dalam pembelajaran. Dan sekarang kami lihat kekuatan aktiviti ini. Aktiviti ini menunjukkan keberkesanan yang tinggi dalam merasakan perkembangan kognitif, psikomotor dan efektif murid melalui pendekatan pembelajaran berasaskan pengalaman langsung. Dan penggunaan bahan alam semula jadi bukan sahaja memudahkan murid memahami unsur seni visual seperti garisan, rupa, jalinan, dan warna secara konkret, malah turut meningkatkan kepekaan terhadap persekitaran serta nilai estetika. Selain itu, teknik capan yang digunakan membolehkan murid menghasilkan corak berulang dengan mudah, sekaligus mengukuhkan pemahaman terhadap prinsip rekaan seperti keseimbangan, irama dan pergerakan, serta harmoni. Aktiviti ini juga berupaya merasakan pemikiran kreatif dan imajinatif melalui penerokaan paham dan variasi susunan corak. Hal ini selaras dengan dapatan kajian yang menunjukkan bahwa pelibatan aktif dalam aktiviti seni visual dapat meningkatkan tahap kreativiti dan kemahiran berpikir aras tinggi dalam kalangan murid. Di samping itu, elemen apresiasi seni visual yang diterapkan melalui sesi pembentangan dan perkongsian hasil karya membantu membina keyakinan diri, kemahiran komunikasi, serta keupayaan murid membuat interpretasi visual secara kritis. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kekurangan yang perlu diberi perhatian. Yang pertamanya ialah perbezaan tahap kebolehan murid yang boleh menyebabkan hasil karya tidak seimbang dari segi kualiti dan penguasaan teknik. Murid yang kurang mahir mungkin menghadapi kesukaran dalam mengawal tekanan capan, penggunaan warna, serta susunan corak yang sistematik. Dan bagi mengatasikan masalah ini dan meningkatkan keberkesanan aktiviti, guru disarankan untuk mengaplikasikan perbezaan pengajaran dengan menyediakan lembaran panduan dan tablet bagi murid yang lemah. Manakala, murid yang lebih mahir diberi kebebasan untuk menghasilkan corak yang lebih kompleks. Dan kelemahan keduanya ialah pengurusan massa. SP ini juga menjadi satu cabaran, terutamanya dalam memastikan semua murid dapat menyiapkan karya serta terlibat dalam sesi apresiasi. Penggunaan bahan alat semula jadi turut memerlukan perancangan rapi dari segi penyediaan dan kebersihan. Dan untuk mengatasikan cabaran ini, mengintegrasikan teknologi maklumat dan komunikasi
seperti penggunaan image digital dan video demonstrasi juga dapat memperkayakan pengalaman pembelajaran dan merangsang ide kreatif murid. Dan kajian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan seni visual mampu meningkatkan kreativitas dan keberkesanan PDP. Dan sekarang kami lihat yang kelemahan terakhir. Dari sudut penafsiran, sifat subjektif dalam menilai karya seni boleh menimbulkan ketidakseragaman dalam penilaian, terutamanya jika kriteria penilaian tidak dinyatakan secara jelas dan terperinci. Dan hal ini sejajar dengan kajian yang menunjukkan bahwa cabaran utama dalam pendidikan seni visual ialah ketidakselarasan dan subjektiviti dalam penafsiran, yang menjejaskan keupayaan penilaian untuk mencerminkan kreativiti murid secara autentik. Untuk mengatasikan kelemahan ini, perlu membangunkan rubrik penafsiran yang jelas dan terperinci bagi memastikan penilaian lebih objektif dan sistematik. Dan kaedah penafsiran yang boleh digunakan termasuklah pemerhatian untuk menilai proses penafsiran karya. Dan keduanya ialah kaedah lisan bagi menilai kepahaman murid, dan serta penafsiran hasil karya berdasarkan kriteria seperti kekemasan, kreativiti, dan penggunaan unsur seni. Dan pendekatan ini menjadikan penafsiran lebih menyeluruh dan autentik serta adil. Secara keseluruhannya, aktiviti ini dapat dinilai sesuai untuk murid tahap 1 kerana berjaya mengintegrasikan keempat-empat aspek kurikulum pendidikan seni visual, iaitu bahasa seni visual, kemahiran seni visual, kreativiti dan inovasi, serta apresiasi seni visual secara holistik dan bersepadu. Dan dari sudut pedagogi, aktiviti ini bukan sahaja meningkatkan kemahiran teknikal murid dalam menghasilkan corak, malah turut mengembangkan pemikiran kreatif, kritis, dan reflektif. Dan murid bukan sekadar menghasilkan karya, tetapi juga berupaya memahami, menganalisis, dan menilai aspek visual dalam karya tersebut. Dan hal ini selaras dengan dapatan kajian yang menunjukkan bahwa proses penghasilan karya seni visual melibatkan dan dipengaruhi oleh kemahiran berfikir aras tinggi. Selain itu, pendekatan berasaskan pengalaman yang digunakan berupaya meningkatkan penguasaan kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi, kreativiti, dan inovasi, serta memupuk pembelajaran perpustakaan murid secara lebih berkesan. Aktiviti ini memberi peluang kepada murid untuk menerapkan paham secara langsung, menghasilkan karya melalui pengalaman hands-on, serta menginterasi secara aktif dengan rakan dan guru. Justru, aktiviti ini signifikan dalam membentuk kompetensi murid secara menyeluruh dalam konteks pembelajaran yang bermakna dan berpusaka murid. Secara reflektif, pelaksanaan aktiviti ini dapat meningkatkan tahap pelibatan, minat dan motivasi murid terhadap pembelajaran seni visual. Dan pendekatan hands-on yang digunakan membolehkan murid belajar secara aktif dan bermakna, sekaligus meningkatkan kefahaman terhadap konsep corak dan rekaan. Walau bagaimanapun, refleksi kendiri menunjukkan bahwa guru perlu memberi penekanan yang lebih terhadap aspek pemberitaan pengajaran, pengurusan masa, dan menyediakan paham bagi memastikan kelancaran pelaksanaan aktiviti. Selain itu, kaedah penafsiran juga perlu diperkukuh agar lebih sistematik dan berasaskan kriteria yang jelas. Penilaian semula turut mencadangkan agar aktiviti ini diperkembangkan dengan mengintegrasikan pendekatan inovatif, seperti penghasilan corak secara digital atau gabungan teknik lain, contohnya collage dan lukisan, bagi memperluas pengalaman pembelajaran murid. Dan kajian juga menunjukkan bahwa integrasi teknologi dan inovasi dalam pendidikan seni visual dapat meningkatkan keupayaan murid menjana ide kreatif. Kesimpulannya, aktiviti membuat corak dan rekaan melalui teknik capai alam semula jadi merupakan satu pendekatan pedagogi yang sangat berkesan dan menyeluruh. Dan aktiviti ini bukan sahaja berkesan dalam membangunkan kemahiran seni visual, malah turut menyokong perkembangan kreativiti, pemikiran kritis, dan penghargaan estetika dalam kalangan murid. Dan dengan menambah baikkan yang berterusan, aktiviti ini berpotensi menjadi satu amalan PDP yang inovatif, relevan, dan selaras dengan keperluan pendidikan masa kini. Ini sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.